أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di dalam majlis yang mulia, insya-Allah tempat yang mulia, dan kita membicarakan tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi berada di dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati majlis kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita mulakan majlis ini terlebih dahulu dengan berselawat kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 344. Muka surat 344 pada tajuk Contoh Tipu Daya Orang-orang Yahudi. Tajuk besarnya iaitulah peperangan Bani Qainuqa. Peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu daripada kalangan Yahudi yang tinggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kita dah sebutkan sebelum ini tuan-tuan, ada 3 daripada kalangan orang Yahudi yang berada di bumi Madinah saat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraidah dan juga Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa ni mereka adalah Yahudi yang paling elit daripada kalangan Yahudi-Yahudi yang lainnya. Maka sebab itulah mereka ni berani-berani menunjukkan akan permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah itu telah dimeteraikan perjanjian dan piagam Madinah yang mereka juga mempersetujui akan piagam yang dimeterai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya tuan-tuan, dalam peristiwa yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, berlaku provokasi yang dilakukan oleh seorang daripada kalangan Yahudi Bani Qainuqa, iaitulah seorang tua daripada kalangan mereka yang bernama Syas bin Qais. Syas bin Qais ni seorang tua yang sangat membenci Nabi SAW, musuh ketat kepada orang-orang Islam, dan sangat tidak senang melihat orang-orang Islam ini mereka bersatu. Sangat tidak senang melihat orang-orang Islam ini bermesra antara satu sama lain. Apatah lagi sejarah Aus dan juga Khazraj, sebelum mereka beriman, sebelum mereka Islam, mereka berperang. Jadi orang Yahudi ini dia sangat senang bila mana melihat orang-orang Arab itu berperang. Dia sangat senang bila mana melihat orang-orang Islam itu dia bercakaran antara sesama mereka. Ini musuh, musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tengok satu hari
Dan dalam satu kumpulan ada orang Aus, ada orang Khazraj, maka tak senang dia. Tak senang. Lalu dia pun pulang, dia jumpa dengan seorang pemuda daripada kalangan Yahudi, diupah pemuda tersebut. Lalu disuruhnya pemuda ini untuk membacakan syair-syair untuk menaikkan semangat Aus dan juga Khazraj. Syair-syair orang-orang yang meninggal dunia, yang mati di dalam peperangan Bu'ath, bangkitkan kembali sejarah lampau mereka yang dahulunya mereka ni berperang. Jadi yang keruh-keruh tu tolong simbah balik benda-benda yang dah lama. Jadi yang ini cuba hidupkan kembali. Dan ini dilakukan oleh pemuda Yahudi tadi. Dia pergi lalu dibicarakan seperti mana yang diarahkan, sehinggalah akhirnya menyebabkan mereka yang asalnya ataupun awalnya tadi bermesra tiba-tiba naik semangat, naik marah bila mengenangkan akan peristiwa hitam yang pernah berlaku, peperangan Bu'ath yang pernah berlaku antara mereka ni, yang menyebabkan ramainya yang mati dalam tragedi peperangan tersebut. Sehingga akhirnya dua lelaki daripada dua pihak, iaitu Aus dan Khazraj, bingkas melompat di atas kenderaannya. Sampai macam tu sekali, maknanya berjayanya pemuda tadi itu, dia mengapi-apikan. Padahal dah elok-elok duduk, tiba-tiba dia datang, habis bergaduh. Bergaduh balik. Naik semangat perkauman balik naik. Yang ni Aus, yang ni Khazraj. Padahal mereka ni tuan-tuan nak cari jalan supaya dapatkan penyatuan itu punya lama. Dan disatunya mereka ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disatukan dengan Islam. Subhanallah. Bahkan dipersaudarakan pula dengan orang-orang Muhajirin. Tapi angkara Yahudi, sehingga akhirnya daripada kalangan mereka ni bercakaran. Hampir-hampir terjadinya peperangan. Sampai masing-masing ni dah naik atas kenderaan masing-masing. Dah mula marah dah ada senjata dah, nak perang dah. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dapat sahaja berita itu, segera baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat Muhajirin keluar menemui mereka. Api ini sudah membiak. Akhirnya api ini dah mula merebak. Api ini kalau tak dikawal awal, tuan-tuan, dia boleh merebak. Sebab tu api kena kawal awal. Masa kecil tu kena padam cepat. Jangan tunggu bomba datang dulu, takut tak sempat. Dia dah merebak dah. Jadi kena buat kursus cara memadamkan api tu. Itu bab api lah. Macam tu juga api permusuhan, kalau tak dipadam awal, dia boleh merebak. Itu baru sekumpulan tu je dah nak bergaduh lah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dengan sekumpulan daripada kalangan sahabat Muhajirin. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sekalian orang-orang Islam, Allah, apakah ajakan jahiliyah yang kamu mahu sedangkan aku berada di kalangan kamu?" Ajakan jahiliyah. Ajakan jahiliyah ni yang suka ajak bercakaran, yang suka ajak berperang, suka ajak bergaduh. Itu jahiliyah. Memang zaman jahiliyah sikit je, punca yang kecil je gaduh. Cerita meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya, itu Nabi SAW ada tu. Masing-masing berebut-rebut, gaduh.
sampai ada yang meletakkan tangan mereka dalam bekas yang berisi darah. Sanggup berperang, sanggup mati. Sehinggalah akhirnya dilantik hakim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jahiliyah sebelum kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia Nabi sallallahu 35 tahun. Mereka juga pernah berperang juga di dalam peperangan yang disebutkan Fijar. Peperangan Fijar dahsyat lagi. Dia perang sampai melanggar kehormatan tanah haram dan juga bulan-bulan haram. Itu juga semasa Nabi SAW sebelum kenabian baginda Rasul SAW. Memang kerja perang. Zaman jahiliyah, cik gaduh. Pantang cuik sikit, gaduh. Jadi kalau orang yang kita sebut dalam bahasa kasar tak ada agama, tuan-tuan, minta maaf sebutlah kadang-kadang yang jenis gedebe-gedebe, jenis kampung, jenis samsing kampung. Kadang-kadang benda-benda kecil jangan buat main. Dia boleh buat gaduh. Main pawak, main parang aja. Yang ini kalau ikut sejarahnya tu macam samsing kampung jadi yang ini kalau bahasa kasarnya jahiliyah. Suka gaduh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, apakah ajakan jahiliyah yang kamu mahu, sedangkan aku berada di kalangan kamu? Nabi SAW dah satukan mereka. Nabi SAW ada di sisi mereka, disatukan mereka dengan Islam. Setelah mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kamu untuk memeluk Islam, memuliakan kamu dengan Islam, menghapuskan urusan jahiliyah yang ada pada kamu dengan Islam, menyelamatkan kamu daripada kekufuran dengan Islam, dan dengan Islam juga dijinakkan antara hati-hati kamu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, mereka baru sedar. Allah, pada api ibarat macam kena simbah, kena simbah dengan air. Api tengah marak, simbah air. Jadi orang yang tengah marah ni diajarkan oleh Nabi SAW antaranya dengan ambil wuduk. Jangan biar terus marah. Surahkan kepanasan tengah marah tu dengan mengambil wuduk, redakan marah. Kadang-kadang tindakan disebabkan kerana marah ni, tuan-tuan, ianya antara tindakan luar kawalan. Kata-kata pun boleh keluar yang bukan-bukan. Begitu juga dengan tindakan kalau marah ni, bahaya. Orang yang marah, api kemarahan. Jadi diajarkan oleh Nabi SAW dengan antaranya duduk. Kalau tengah duduk tu berdiri, tengah berdiri tu duduk. Itu juga ambil wuduk, baru reda. Tapi kadang-kadang orang dia suka marah. Tak boleh nak padamkan tu, tengah syok marah. Itu pun satu hal juga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan itu mereka pun mula sedar. Sahabat-sahabat terus sedar. Apatah lagi yang berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mula sedar bahawa mereka telah dirasuk syaitan dan terpengaruh dengan tipu daya musuh mereka. Mereka terpedaya rupanya. Musuh disebabkan angkara Yahudi. Musuh mereka nakkan mereka ni bersengketa, nakkan mereka ini berpecah. Tak sedar rupanya apa yang dirancang oleh orang Yahudi itu hampir-hampir berjaya. Mereka ni berpecah ataupun bersengketa. Lantas mereka pun mula menangis dan saling peluk memeluk antara satu sama lain. Masing-masing mula sedar. Kemudian mereka pun beredar serentak dengan beredarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mendengar dan patuh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memadamkan daripada mereka perancangan musuh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW cepat-cepat selamatkan mereka ni daripada bermusuh. Padahal dah berbaik lama, dah berbaik elok dah. Kan? Api itu dicetuskan oleh musuh Islam, oleh orang Yahudi, oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tua daripada kalangan Yahudi yang bernama Syas bin Qais, dia yang merancangkan itu. Tapi hampir berjaya. Nabi SAW menggagalkan tipu daya tersebut. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu contoh perbuatan dan percubaan orang Yahudi untuk melakukan provokasi terhadap orang Islam. Sebenarnya banyak lagi, tuan-tuan. Antara yang disebutkan kisah ni. Kisah ni antara kisah yang sepatutnya menjadi tauladan agar orang Islam ni jangan sesekali berpecah. Kan? Jangan sesekali berpecah. Berusahalah untuk menyatu padukan. Orang Islam ni kena sentiasa bersatu. Bila berpecah, maka akan merugikan orang Islam itu sendiri. Musuh ni dia tunggu masa. Musuh ni dia tengok makin pecah, makin lemah. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, ini di antara contoh provokasi yang dilakukan puncanya oleh orang Yahudi, serta menjalankan gangguan-gangguan terhadap dakwah Islam. Mereka mempunyai berbagai taktik lain dalam menjalankan cita-cita ini. Maknanya orang Yahudi ini rancangannya banyak, tuan-tuan. Usaha mereka untuk memecah belahkan orang Islam ni berterusan, orang Yahudi. Dan barangkali mungkin apa yang sehingga hari ini yang dirancang tu dah berlaku. Orang Islam hari ini kita sebut berpecah. Orang Islam negara ni negara ni je, yang ni negara ni je, habis. Dipecah-pecahkan. Tak bersatu orang Islam ni. Itu antara rancangan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempunyai berbagai taktik lain dalam menjalankan cita-cita mereka. Mereka berperanan menyebarkan berita-berita bohong. Mereka beriman di kufur pada malamnya. Siang seolah-olah beriman, malam kufur. Tujuannya mereka ialah untuk benih keraguan dalam hati orang-orang yang lemah. Mereka menyempitkan jalan kehidupan terhadap, maka mereka akan sering menuntut pembayarannya pagi dan petang. Tapi jika mereka yang berhutang kepada orang mukmin, maka mereka berkata, tanggungjawab kami menjelaskan bayaran itu kepada kamu hanyalah semasa kamu masih dalam agama nenek moyang kamu. Tetapi apabila kamu telah membelot agama, maknanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mainan orang Yahudi, tipu daya ni. Kalau mereka ni berhutang dengan orang-orang Islam, terutamanya daripada kalangan Aus dan juga Khazraj, mereka cari jalan supaya mereka tak bayar, tak perlu bayar hutang-hutang mereka. Memang jahat mainan orang Yahudi. Dengan katanya, kami berhutang kamu semasa kamu berada dalam agama nenek moyang kamu. Masa tu kami berhutang, sekarang ni kamu dah beriman, jadi kami tak perlu bayar. Begitu alasan yang digunakan. Sebab beriman, sebab bersama dengan kami Nabi, maka kami tak perlu bayar. Begitu pula. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kata mereka, tetapi apabila kamu telah membelot agama, maka tidak ada ruang untuk kamu menuntut kepada kami. Mereka melakukan semua ini sebelum terjadinya peperangan Badar Al-Kubra. Sedangkan mereka juga telah meterai perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dah berjanji itu, sempat juga dia melakukan satu demi satu provokasi kepada orang-orang Islam. Jahat.
kan? Dah nak dekat-dekat menunjukkan mereka ni hampir-hampir melanggar perjanjian. Mula-mula sikit-sikit provokasi demi provokasi. Nabi SAW sabar, tetap bersabar dengan karenah orang Yahudi ni. Yang ni sebelum terjadinya peperangan Badar Al-Kubra. Walaupun mereka ni dah ada perjanjian, persetujuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in menahan sabar atas perilaku mereka kerana mengharapkan supaya mereka segera sedar dan demi menjaga keamanan dan kesejahteraan di rantau itu. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabar dengan mereka untuk Nabi SAW menjaga keamanan bumi Madinah Al-Munawwarah. Tapi puncanya Yahudi. Puncanya adalah daripada kalangan orang Yahudi. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhirnya Yahudi Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Punya tahan sikit-sikit provokasi. Dia tak langgar lagi, kan? Dia cuba memecah belahkan orang Islam, tak bayar hutang. Mana-mana orang Islam yang berhutang dengan dia, dia tekan. Macam-macam dilakukan provokasi, berbagai-bagai provokasi yang dikenakan kepada orang-orang Islam. Sehinggalah akhirnya mereka melanggar perjanjian. Dalam tajuk Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu apabila melihat kemenangan besar orang-orang mukmin dalam peperangan Badar Al-Kubra dan orang-orang mukmin telah mula ada kekuatan dan kehebatan yang menggerunkan hati orang yang jauh dan dekat, menang orang-orang Islam pada peperangan yang pertama, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Menang. Bila menang, memang memberikan impak kepada orang-orang Islam, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mula digeruni bila sahabat-sahabat ini menang dalam peperangan Badar. Dan kemarahan orang Yahudi ini semakin menebal, makin tinggi. Bila tengok Islam menang, makin marah. Dia tak boleh, tak senang, tak senang. Menang pula orang-orang Islam dalam peperangan Badar. Padahal mereka ni dah sebarkan berita palsu lah. Sebelum orang Islam tu menang dalam peperangan Badar, sebelum berita sampai kepada mereka, mereka dah khabarkan tentang kekalahan orang Islam. Mereka tak tahu pun berita yang sebenar, tapi berita palsu tu dah sebar luaskan. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah terbunuh di Badar. Itu Yahudi. Yahudi ni bab menipu, bab bohong, itu biasa je, kan? Pada lidah mereka tak ada masalah. Bohong. Walaupun berita yang sebenar tak sampai lagi, dia bagi tahu dulu. Orang Islam kalah, Nabi Muhammad telah terbunuh. Itu disebar luaskan. Tengok-tengok berita yang sampai kepada mereka yang sebaliknya, iaitulah kemenangan orang-orang Islam dalam peperangan Badar. Mereka makin marah, semakin marah. Kemarahan mereka sudah tidak dapat dilindungi lagi, sudah tidak boleh diselindungi lagi. Lantas mereka membuka pekung kejahatan dan permusuhan mereka, serta menyatakan secara terang-terangan kejahatan dan gangguan terhadap orang-orang Islam setelah kemenangan orang-orang Islam dalam peperangan Badar. Kalau sebelum tu cuma secara halus, provokasi, suka buat kacau. Tapi bila orang Islam menang dalam peperangan Badar, mereka dah tak boleh selindung lagi. Kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Orang yang paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling benci daripada kalangan orang Yahudi ialah Ka'ab bin Al-Ashraf. Paling benci. Jangan tuan-tuan sambung radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih. Macam sedap je nama Ka'ab bin Al-Ashraf kan. Ni orang Yahudi yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh ketat ni kan. Di Madinah sampai hari ini masih ada lagi kubu Ka'ab bin Al-Ashraf kan. Kadang-kadang ada setengah kan, travel, setengah rombongan dibawa pergi kan, bawa pergi ke kubu, bagi tengok. Saya ada pernah kan, bawa jemaah pergi tengok kubu, cerita tentang dia musuh Allah, dia ni begitu begini. Masa nak turun dia kata tak nak turun dah ustaz. Tempat orang kena laknat. Itu pula. Kan? Orang tu memang kena laknat, tapi tempat tu bumi Madinah, tak ada apa-apa, boleh turun. Tak ada masalah, boleh turun tuan-tuan. Jangan ingat tempat tu sekali. Itu bumi Madinah tu, tanah haram kan? Tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Orangnya Ka'ab ni memang dulunya di kubu tersebut dia seperti istana tuan-tuan, bertingkat bangunan dia, tinggi. Ada apa nama, tentera yang menjaga kubu itu. Memang orang kaya betul kan. Bahasa kasar kaya gila. Ka'ab bin Al-Ashraf bukan kaya je kan, malah package. Ka'ab bin Al-Ashraf ni dia rupa ada, gagah ada, kacak ada, package. Orang Yahudi memang ramai macam tu tuan-tuan. Bijaksana ada, pakar syair ada, dia punya pengaruh ada belaka. Tapi lebih dahsyat musuh ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Ka'ab bin Al-Ashraf. Tentangnya nanti akan diterangkan. Nabi SAW suruh sahabat bunuh kerana dia telah menyakiti Allah SWT dan Rasul. Nabi SAW kan, buka Nabi SAW kan, berikan kepada sahabat-sahabat siapa yang nak bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Akhirnya dia dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Cerita tentang Ka'ab bin Al-Ashraf ada tajuk khusus, tuan-tuan, akan diterangkan. Kumpulan yang paling jahat di antara tiga kumpulan Yahudi ialah Yahudi Bani Qainuqa. Mereka ialah orang Yahudi yang menetap dalam kawasan Madinah Al-Munawwarah. Diduduk dalam kawasan Madinah, di kampung halaman yang mereka menggunakan nama mereka. Mereka ini bekerja sebagai tukang emas kan? Baik tuan-tuan, kerana masa yang mencemburui kita, insya-Allah saya kira cukuplah sekadar itu dahulu perbincangan kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan cuba sambung lagi kan, kisah yang selanjutnya tentang orang Yahudi Bani Qainuqa yang melanggar perjanjian pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.